Perkhidmatan awam merupakan jentera pentadbiran atau kuasa eksekutif dalam melaksanakan dasar-dasar dan keputusan kerajaan bagi mencapai segala objektif dan matlamat negara. Sejarah perkhidmatan awam di Malaysia, penubuhannya bermula pada tahun 1786 sehingga kini dengan permulaan sejarah awal pentadbiran moden di Malaysia sehingga ke Maktab Melayu Kuala Kangsar. Skim perkhidmatan awam terbahagi kepada 3 evolusi. Yang pertama adalah pada zaman sebelum kemerdekaan, yang mana pada waktu ini Malaysia mengikuti sistem kerajaan British sepenuhnya. Yang kedua adalah pada zaman pasca kemerdekaan yang bermula pada Rancangan Malaysia yang pertama sehingga Rancangan Malaysia yang kedua. Akhir sekali adalah zaman pasca kemerdekaan yang bermula pada Rancangan Malaysia yang ketiga sehingga kini, dan kini Malaysia menjalankan sistem SSPA yang menambah baik strata gaji dan elang serta syarat dan perkhidmatan. Seterusnya, kedudukan perkhidmatan awam dalam perlembagaan yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Negara dan dibantu oleh 3 badan utama kerajaan iaitu Badan Eksekutif, Perundangan dan Kehakiman. Yang di-Pertuan Agong mewakili Malaysia di peringkat tertinggi sebagai Ketua Negara untuk menjaga kedaulatan dan integriti negara dalam semua aspek. Kuasa pelantik pertama Majlis Angkatan Tentera Pemerintahan Tata Tertib dan Pentadbiran ATM, Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan melantik pegawai undang-undang secara tetap atau kontrak, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam pengambilan pegawai Perkhidmatan Awam dan Persekutuan, Suruhanjaya Pasukan Polis Pemerintahan Tata Tertib dan Pentadbiran Anggota Polis, Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran pengambilan pegawai Perkhidmatan Pendidikan seperti guru dan muka. Terdapat 4 kumpulan dalam skim perkhidmatan awam. Yang pertama, kumpulan pengusaha profesional, syarat kelayakan minima adalah ijazah sarjana muda. Kumpulan perkhidmatan sokongan 1, kelayakan diploma atau SDPM. Kumpulan perkhidmatan sokongan 2, kelayakan SPM. Dan kumpulan perkhidmatan sokongan 3, kelayakan PT3. Pelaksanaan pentadbiran negara ini menggunakan konsep pengasingan kuasa yang menjadi tunjang kepada amalan demokrasi. Kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi Malaysia terletak pada sistem pentadbiran yang memisahkan 3 badan utama iaitu Badan Perundangan, Badan Pemerintah atau Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Badan Perundangan juga disebut Parlimen Malaysia yang mengandungi 3 komponen iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Yang di-Pertuan Agong adalah komponen utama dalam badan ini. Baginda memiliki kuasa memanggil, membatal dan membubarkan Parlimen. Dewan Negara adalah komponen kedua dianggap sebagai majlis tertinggi atau Senat. Fungsi Dewan Negara membahaskan rang undang-undang dengan lebih teliti dan terperinci dan dianggotai seramai 70 orang. Dewan Rakyat komponen ketiga merupakan majlis khas untuk rakyat Malaysia menyuarakan hasrat dan pandangan di samping mendapatkan pembelaan menerusi wakil-wakil yang dipilih melalui pilihan raya. Bilangan wakil rakyat yang menganggotai Dewan Rakyat ialah 222 orang. Angka ini boleh bertambah berdasarkan keperluan dari semasa ke semasa. Seterusnya, badan pemerintah atau dikenali sebagai badan eksekutif, di mana jemaah menteri atau dikenali sebagai kabinet adalah badan yang menjalankan kuasa-kuasa eksekutif yang berada dalam tangan Yang di-Pertuan Agong. Kabinet ini diketuai oleh Perdana Menteri yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dalam kalangan ahli Dewan Rakyat yang mendapat persetujuan majoriti Dewan. Dan badan kehakiman, iaitu badan yang melaksanakan tugas penghakiman, di mana komponen badan kehakiman adalah seperti yang berikut: Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Seksyen dan juga Mahkamah Magistrat. Struktur pentadbiran kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Pentadbiran kerajaan persekutuan diketuai oleh Yang di-Pertua Agong yang merupakan Ketua Negara. Di bawah Yang di-Pertua Agong terdapat 3 komponen utama iaitu Badan Perundangan, berfungsi untuk menggubal dan meluluskan undang-undang persekutuan dan negeri. Di bawah Badan Perundangan terdapat Parlimen yang membuat undang-undang yang boleh dikuatkuasakan di seluruh negara. Kemudian diikuti oleh Dewan Negara yang membahas, menangguh dan meluluskan rang undang-undang. Komponen kedua iaitu Badan Pentadbiran, berfungsi melaksanakan tugas-tugas pemerintahan negara yang diketuai oleh Perdana Menteri di samping barisan Kabinet, Kementerian-Kementerian dan Suruhanjaya. Komponen ketiga, Negara demokrasi dan raja berperlembagaan. Antara ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen ialah pilihan raya, parti-parti politik, kebebasan asasi, perlembagaan, parlimen dan raja berpolitik. Seterusnya, kita lihat dari segi menjalani negara sejahtera dan bahagia melalui 4 komponen utama: tanah, rakyat, kerajaan dan tanpa rakyat yang berpendidikan, sihat dan produktif, pembangunan negara tidak akan berlaku. Komponen yang ketiga, kerajaan. Struktur pentadbiran dan kepimpinan, di mana kerajaan bertanggungjawab merancang, melaksanakan dasar dan program pembangunan yang memberi manfaat kepada seluruh rakyat. Komponen yang keempat, daulat. Menjaga kedaulatan negara daripada ancaman luar dan dalam adalah tanggungjawab bersama. Maka, daulat di sini merujuk kepada kewibawaan dan kemuliaan negara serta kedaulatan, sistem pemerintahan dan institusi kerajaan. Secara kesimpulannya, untuk mencapai negara yang sejahtera dan bahagia, keseimbangan dan keharmonian antara tanah, rakyat, kerajaan dan daulat adalah sangat penting. Kronologi sejarah kemerdekaan Melayu bermula pada 1 Januari 1956, rombongan merdeka bertolak ke London untuk rundingan menuntut kemerdekaan. Pada 18 Januari hingga 6 Februari 1956, Tarikh Kemerdekaan Tanah Melayu ditetapkan. Pada 20 Februari 1956, peristiharan Tarikh Kemerdekaan di Melaka. Pada 15 Ogos 1957, Wakil British dan Raja-Raja Melayu menandatangani Perjanjian Merdeka. Pada 31 Ogos 1957, bendera United diturunkan. Pada 31 Ogos 1957, pengisytiharan kemerdekaan di tanah Melaka. Kemerdekaan terhadap kesejahteraan negara dan kebahagiaan rakyat. Kesan pertama kepada ekonomi, di mana negara telah mewujudkan rancangan Malaya yang pertama pada 1956 hingga 1960. Kesan kedua kepada sosial berkaitan dengan peningkatan taraf pendidikan, kesihatan dan kemudahan asas kepada rakyat. Kesan yang ketiga itu politik dapat dilihat pada peringkat negara dan antarabangsa, iaitu negara mengamalkan sistem raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen dan kestabilan pentadbiran negara. Akhir sekali peringkat antarabangsa itu berkaitan negara dengan dasar luar dan negara terlibat dengan misi pengamal PBB. Untuk yang akan datang, impian Malaysia Maju berteras kemalan ini iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Teras perpaduan ada 3 iaitu penerimaan, keadilan sosial dan mematuhi perlembagaan dan rukun negara.